Salam sejahtera dan selamat datang ke channel Current Sphere. Apakah itu duta online? Pelantikan 200 orang duta online dalam kalangan kaki tangan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT merupakan satu tindakan yang amat merugikan. Terdapat dakwaan yang mengatakan duta online ini adalah salah satu agenda parti DAP. Terdapat juga dakwaan kartel dan perasuah akan berselindung di sebalik penguatkuasaan duta online. Sejauh manakah dakwaan ini benar? Dan apakah dakwaan terhadap YB Ngakorming? Mengapakah beliau atau mereka dianggap membelakangi aspirasi kerajaan Madani? Duta online agenda DAP perkasa kedudukannya, kata Putra. Kuala Lumpur. Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia, Putra, mendakwa penubuhan duta online Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT adalah agenda parti DAP untuk memperkasakan kedudukannya karena sekarang ini ramai kartel dan perasuah berselindung di sebalik kuasa penguatkuasaan yang ada pada kementerian tersebut. Bukankah agensi-agensi di bawah KPKT berhadapan dengan permasalahan besar isu integriti melibatkan salah guna kuasa dan rasuah sekarang ini? Soal naib presiden merangkap pengurusi biro membasmi kemiskinan, pertanian, dan aduan awam Putra Datuk Asmawar Samad. Menurutnya, Putra membantah keras cadangan tersebut, berkata permasalahan seperti ini sepatutnya dibantras oleh agensi siasatan bebas seperti Ombudsman yang masih dalam cadangan untuk ditubuhkan dalam tempoh terdekat. Dan bukannya penubuhan pasukan penyampai maklumat atau cyber trooper yang nantinya umpama mahu menegakkan benang yang basah. Katanya pada 4 Jun 2024, New Straits Times melaporkan Tan Sri Dr. Ismail Bakar, pengurusi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan, telah menyatakan hasrat penubuhan Ombudsman Malaysia yang mempunyai bidang kuasa ke atas semua agensi kerajaan termasuk badan-badan penguat kuasa untuk mengatasi permasalahan kelemahan pentadbiran dan ketirisan. Oleh itu, tegasnya bantahan Putra sejajar dengan kritikan keras Presiden Gerakan Dr. Dominic Lau Ho Chai yang menganggap tindakan KPKT tersebut sebagai satu pembaziran dana awam yang serius dan tidak menepati keperluan rakyat karena akan menekan kebebasan bersuara dan rakyat. Oleh yang demikian, YB Ngakorming, Menteri KPKT secara sedar atau tidak, dapat dilihat telah tersalah bertindak secara solo yang boleh dianggap membelakangi aspirasi kerajaan Madani yang disertainya dan kesejahteraan rakyat. Sebelum ini, masa BN ada jasa, dan sekarang zaman PH ada JKOM, tidak cukup lagi ke membazir uang rakyat. Ini semua untuk melaksanakan agenda politik parti menggunakan dana kerajaan yang merupakan rakyat, ujarnya lagi. Tom tombak, ada ulat bulu, nasi dah masak, anak makan dulu. Turun ke sawah mengetam padi, selepas kerja jangan tak mandi. Berita hari ini, pengundi Sungai Bakap, belum tentu kami pilih PAS, kata mereka.
PAS mungkin bukan pilihan otomatik untuk pengundi pada pilihan raya kecil PRK Sungai Bakap akan datang, walaupun parti itu adalah penyandang di kerusi DUN berkenaan, kata pengundi. Mereka memberitahu The Malaysian Insight apa yang diperlukan oleh mereka ialah seorang wakil rakyat yang bukan sahaja lantang tetapi responsif kepada keperluan pengundi. Malah mereka hanya akan membuat keputusan siapa yang akan disokong selepas meneliti senarai calon. Demikian maklum balas beberapa pengundi tempatan menjelang PRK Sungai Bakap pada 6 Julai dengan hari penamaan calon pada 22 Jun. Kerusi DUN Sungai Bakap di Pulau Pinang kosong berikutan kematian penyandangnya Nur Zamri Latif 56 pada 24 Mei lalu akibat radang perut. Zamri yang merupakan yang dipertua PAS Nibong Tebal memenangi kerusi itu pada PRN Ogos lalu, menewaskan calon Pakatan Harapan Nur Hidayat C. Ros dengan majoriti 1.563 undi. PH memilih ahli akademik bersara Johari Arifin sebagai calonnya untuk PRK itu. Pemimpin berusia 60 tahun itu pernah mengajar di Nibong Tebal dan aktif dalam pelbagai aktiviti sosial dan kebajikan. Pengurusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin berkata calon daripada gabungan itu adalah daripada PAS dan mereka dijangka menamakan calon hari ini. Pemandu lori Hamzah Nordin berkata ADUN yang akan datang bukan saja perlu menyuarakan perkara-perkara dalam dewan dan media sosial, tetapi juga menangani isu-isu tempatan yang kadang-kadang mungkin remeh kepada orang luar. Antara harapannya ialah termasuk gelanggang futsal untuk belia supaya mereka mempunyai platform untuk bermain bola sepak dalaman. Katanya, kawasan lain di Nibong Tebal mempunyai gelanggang futsal tetapi tidak di Sungai Bakap. Saya tidak mempunyai banyak keinginan. Keadaan di sini agak biasa dan normal, kata Hamzah. Beliau berkata ramai pekerja tempatan mendapat pekerjaan di kawasan lain di Pulau Pinang manakala terdapat sebuah taman perindustrian di Sungai Baong berhampiran yang menawarkan kemudahan kepada masyarakat yang lebih suka bekerja berhampiran tempat tinggal mereka. Mengenai dakwaan kekurangan bekalan air yang teruk, Hamzah berkata ia tidak berlaku. Sebenarnya mereka yang tinggal berhampiran sempadan Kedah berdepan kekurangan, tetapi di Sungai Bakap kami mendapat bekalan yang stabil sekarang. Gangguan sekali sekala mungkin 2 kali seminggu dan kebanyakannya adalah pada 5 petang hingga 7 malam, kata Hamzah. Pengundi tempatan Osman Rawa berkata, seperti orang lain, penduduk di sini prihatin dengan isu harian termasuk banjir kilat. Beliau berkata bekas ADUN Zamri dikenali dalam kalangan masyarakat. Kami mengenali beliau sebagai orang tempatan. Kami tidak pasti sama ada pengundi akan terus menyokong partinya PAS karena kedua-dua PH dan Perikatan Nasional PN mendapat sokongan di sini, katanya. Pendaftaran pemilih terkini menunjukkan terdapat 39.279 pengundi di kawasan itu. 39.222 daripadanya pengundi biasa dan 57 anggota polis. Pada pilihan raya Agustus lalu, Melayu membentuk 59,36% dari pengundi, Cina 22,54%, India 17,39%, dan etnik lain 0,71%. Isu kos sara hidup. Perniagaan Lim Ahwan berkata mana-mana pihak yang boleh membendung kenaikan kos sara hidup akan mendapat tempat di hati pengundi karena terdapat kebimbangan terhadap kuasa beli mereka. Ia sama ada memerlukan cara untuk mengurangkan kos
atau meningkatkan kapasiti pendapatan kami supaya dapat menangani isu kos sara hidup, katanya. Lim menyarankan kerajaan coba mengurangkan bilangan pemain dalam rantaian bekalan untuk mengurangkan kos dalam logistik supaya harga barangan juga dapat dikurangkan. Pemerhati politik Ramdan Ishak dalam pada itu berkata pengurangan subsidi diesel mungkin mendorong pengundi protes untuk menyokong PN. Tidak banyak isu setempat di Sungai Bakap, tetapi terdapat kebimbangan penurunan harga bahan api boleh mencetuskan kesan melata terhadap isu kos sara hidup. Rahmat juga berkata pengundi kini sudah bijak dan mereka mahu mempunyai pemimpin yang tulen, bukan mereka yang berdakwah tetapi bertindak sebaliknya. Anwar Musa. Apa guna kembali kepada parti yang rosak, tidak relevan, ditolak. Bekas Setiausaha Agung UMNO. Anwar Musa mempersoalkan apa gunanya kembali kepada parti yang didakwanya dirosakkan oleh jenayah pemimpinnya, tidak relevan dan ditolak rakyat. Dalam satu kenyataan di Facebook, beliau berkata, tidak perlu memberi perhatian serius terhadap kenyataan ahli Majlis Tertinggi UMNO Jalaluddin, alias bahawa parti itu sedang mempertimbangkan untuk mengambil semula beberapa bekas pemimpin dan ahli yang disingkirkan semasa pembersihan seluruh parti selepas pilihan raya umum ke-15, 2023. Terpulang pada mereka berkenaan kalau mereka mahu ke mana dalam politik. Itu hak individu. Tidak hairan bila parti yang hanya menjadi alat dan perisai bagi pemimpinnya. Tiada lagi demokrasi dalam organisasinya yang membelakangkan asas dan dasar penubuhannya, yang sudah kabur siapa teman dan siapa musuhnya, siapa murid dan siapa gurunya, malah siapa ulil amrinya. Jelas deria politik mereka telah dikembirikan perlahan-lahan, kata bekas ahli parlimen ketereh itu. Beliau berkata UMNO masih berdiam diri apabila UiTM dilabelkan sebagai apartheid dan daripada menangani isu seperti cukai, bil dan nilai ringgit yang semakin berkurangan, ahli parti sibuk mewajarkan tindakan pemimpin mereka. Tidak hairan kalau beribu-ribu cawangan terbiar dan gagal atau enggan bermesyuarat. Berjuta penyokong menukar kiblat dari satu PRU ke satu PRU. Ratusan ribu ahli tidak segan silu memilih untuk tidak ikut menjilat. Malah sebaliknya tidak takut untuk memberi pelbagai isyarat, memilih haluan sendiri dan menukar kiblat. Yang pasti, ramai yang pergi tidak akan kembali lagi, katanya. Tahun lalu, Anwar, yang pernah menjadi ahli UMNO dari 1972 hingga 2022, mengemukakan permohonan untuk menyertai PAS. Beberapa pemimpin parti terkemuka seperti bekas ahli parlimen Rembau Khairi Jamaluddin Abu Bakar, bekas ahli parlimen Tanjung Karang Noh Omar, dan Isham Jalil turut disingkirkan dalam pembersihan itu. UMNO juga turut menggantung sementara beberapa pemimpin, termasuk ahli parlimen Sembrong Hishamuddin Hussein dan bekas ketua penerangan UMNO Syahril Sufian Hamdan.